Pada suatu ketika dahulu, terdapat sebuah perkampungan yang aman dan damai. Kampung tersebut didiami oleh masyarakat Kadazan Dusun. Kehidupan masyarakat di kampung tersebut amat bergantung kepada hasil pertanian dan hasil hutan. Beberapa orang penduduk kampung sedang menjalankan aktiviti pertanian. Terdapat penduduk yang mengetam padi, ada yang sedang menumbuk padi, dan ada juga yang sedang menampi padi. Alangkah nyamannya angin petang ini. Ya, angin yang bertiup ini menyebarkan haruman padi baru kita ini. Kita harus berterima kasih kepada cuaca dan tanah ini. Tanpa cuaca yang baik dan tanah yang subur, tentu kita tidak akan mendapatkan hasil pertanian seperti ini. Katamu benar, sahabat. Hidup kita tentu amat susah sekiranya hasil pertanian kita berkurang. Namun malang tidak berbau. Keamanan dan kedamaian tersebut tidak berkekalan. Pada suatu hari, kemarau panjang telah melanda kampung tersebut. Banyak tanaman penduduk mati dan air sungai menjadi kering. Haiwan ternakan mereka juga mati karena cuaca yang sangat panas. Penduduk kampung juga dijangkiti penyakit akibat kekurangan makanan berkhasiat. Penduduk sedang berkumpul untuk berbincang. Suasana menjadi riuh dengan keluhan penduduk kampung. Mengapa semua ini berlaku? Apakah kesalahan yang kita perbuat sehingga kampung kita dilanda kemarau? Kemarau ini menyebabkan kita sengsara. Ayam dan lembu pun hampir semuanya mati. Bekalan makanan hasil pertanian lalu juga hampir habis. Air sungai juga sudah kontang. Bagaimana kita hendak meneruskan kehidupan tanpa bekalan makanan dan air yang mencukupi? Apakah yang perlu kita lakukan? Apakah terdapat cara untuk kita keluar daripada kesengsaraan ini? Marilah kita bertanya kepada Kinoingan. Tentu dia mempunyai jalan keluar kepada permasalahan ini. Saya setuju. Ayo kita pergi berjumpa dengan Kinoingan. Menurut kepercayaan masyarakat di kampung tersebut, Kinoingan merupakan Tuhan mereka. Kinoingan mempunyai seorang anak gadis hasil perkongsian hidupnya dengan istrinya Suminundu. Anak gadis Kinoingan bernama Huminodun. Huminodun merupakan seorang gadis yang sungguh jelita dan lemah lembut. Semua penduduk pemuda kampung tersebut terpesona dengan kecantikan Huminodun. Penduduk kampung bukan sahaja terpesona dengan kecantikannya, namun juga tertarik dengan sifat penyayang dan berbelas kasihan yang dimiliki Huminodun. Tidak lama kemudian, tibalah penduduk kampung di rumah Kinoingan. Kinoingan, oh Kinoingan. Ambalut, kamu rupanya. Apa yang menyebabkan kamu kemari? Kami mahu mengadu tentang kemarau yang melanda kampung ini. Kemarau ini telah membuatkan semua penduduk kampung sengsara. Betul Kinoingan, kami semua sudah kekurangan sumber makanan dan sumber air. Hewan ternakan juga banyak yang mati. Tolonglah kami Kinoingan, kamu tentu mempunyai cara untuk menyelesaikan masalah ini. Hanya kamu tempat kami berharap sekarang ini. Kinoingan adalah harapan terakhir kita. Kamu semua baliklah dahulu. Nanti saya akan memikirkan penyelesaiannya. Penduduk kampung pun beredar dari rumah Kinoingan. Kinoingan sedang duduk di sebuah kerusi sambil memikirkan masalah kemarau yang sedang melanda kampung. Tiba-tiba, Kinoingan, Kinoingan. Kinoingan sekeluarga terkejut mendengar suara gaib tersebut. Siapakah kamu? Kinoingan, jika kamu mahu bencana kemarau di kampung ini ditamatkan, kamu mesti mengorbankan anakmu, Huminodun. Hanya dia yang mampu mengembalikan keamanan dan keharmonian di kampung ini. Kinoingan dan keluarganya terkejut mendengar apa yang diperkatakan suara gaib tersebut. Kinoingan bertanya lagi siapakah gerangan pemilik suara tersebut, namun tiada lagi suara yang kedengaran. Ama, jika betul apa yang suara gaib itu katakan, saya rela dikorbankan agar kesengsaraan penduduk kampung berakhir. Tidak, kamu satu-satunya anak kami, Huminodun. Kami tidak akan mengorbankan kamu. Ina, saya sanggup dikorbankan demi kehidupan orang kampung kita. Saya tidak sanggup lagi melihat kesengsaraan mereka. Tidak, Huminodun. Ina tidak sanggup. Abang, katalah sesuatu. Kita tidak akan mengorbankan anak kita satu-satunya, bukan?
Ama, saya rela menjadi korban asalkan penduduk kampung tidak lagi sengsara. Adakah kamu tidak akan menyesal, Huminodun? Tidak, Ama. Saya tidak akan menyesal dengan keputusan ini. Tidak, Huminodun. Ina tidak sanggup kehilangan kamu. Ina, Huminodun tidak akan berganjak dari keputusan ini. Keesokan harinya, Huminodun menyatakan keputusannya kepada penduduk kampung. Penduduk kampung amat sedih dengan situasi tersebut, namun tidak mampu berbuat apa-apa. Huminodun telah meminta semua penduduk kampung berkumpul di sawah padi bagi menjalankan upacara korban tersebut. Sifat penyayang dan belas kasihnya yang tinggi menyebabkan Huminodun tidak gentar sedikit pun menjalani upacara itu. Nak, jangan lakukan ini. Ina tidak sanggup kehilanganmu. Janganlah risau, Ina. Walaupun jasad Huminodun tiada lagi, kasih sayang Huminodun akan sentiasa berada di sini menemani Ina. Ama, marilah mulakan upacara ini. Kinoingan menuju ke arah anaknya itu dengan berat hati. Seperti lagak seorang bobolian, Kinoingan menjalankan upacara tersebut dengan bibir terkumat kamit, membaca mantra dan campi. Beberapa penduduk lain membunyikan bunyi-bunyian sesuai dengan upacara tersebut. Semoga pengorbanan ini memberikan sinar kehidupan bagi semua. Kinoingan kemudiannya mengambil sebilah pisau kemudian menusuk tepat ke jantung Huminodun. Tanahku. Seketika kemudian, angin kencang bertiup diselangi hujan yang renyai-renyai. Keadaan itu menandakan pengorbanan Huminodun berbaloi. Penduduk kampung bersorak kegembiraan.